maksud aku, diorang ikut SOP. Oh. Assalamualaikum warga Gombak. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa khabar semua? Ya, alhamdulillah. Wasa semua. Okey, selamat datang ke Sembang Budak-Budak Gombak. Yo, budak-budak Gombak, apa khabar di sana budak-budak Gombak? Mantap. Macam. Okey, selamat datang to our first podcast. Our first podcast ever yang kita launch pada tarikh tu tak boleh lagi kita tahu lah. Tapi dia first lah. Dia first. Okay, so ni memandangkan first podcast kita ni, kita ada bawa lah beberapa orang kata setan-setan yang kat Gombak ni kan. Setan yang kat Gombak ni kan. Setan kau panggil tu kan. Jangan macam ni. Tak ada. Ni memang kalau kawan-kawan baik ni memang kita panggil setan-setan. Okay, so hari ni aku perkenalkan dengan korang kita punya member-member podcaster kita ni. So sebelah kanan aku Fahmi kenalkan diri. Tengok kamera sikit. Saya Fahmi. Penternak Arnab. Seterusnya. Kuat sikit. Ya, saya Zafrul. Sekarang tugas sebagai penjawat awam di Selangor. Asal Gombak. Gombak kat mana? Gombak, nenek saya duduk Kampung Cangkat. Oh, Kampung Cangkat, Tuan Tanah. Tuan Tanah Okay, bro. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Izzat, duduk dekat Taman Selasih Gombak. Right. Okay, dan terutamanya sekali, the best fat boy in town in Gombak, brother. Fat boy, the best fat boy in town. In Gombak, bro. Nama gua Along. Okay. So gua asal Gombak juga tapi dulu duduk kat Ulu Kelang. Dalam Gombak juga. Sekarang duduk kat dalam Gombak. Okay. So hari ni kita nak sembang topik-topik semasa lah kan. Topik-topik semasa berkenaan dengan apa yang terjadi dengan keadaan semasa sekarang ni. Banyak berita-berita yang kurang menyenangkan. Terutamanya sekali pasal korang pun dah jawab. Tak payah cerita banyak. Tahu kan? Pasal PKP lah. Pasal apa lagi kan? Apa nak jadi sekarang ni Malaysia ni PKP ni kan? Itu hari kata 4 Februari. Tiba-tiba extend sampai 18 Februari. Kepala pening aku macam ni kan. So macam mana guys? Korang rasa dengan keadaan semasa ni, apa yang korang rasa akan terjadi ni bila PKP extend sampai 18 Februari? Boleh tengok bila PKP ni bersambung-sambung, umpama tak ada penamatnya. So kita boleh lihatlah ketidakkeruan bila sesuatu tu dibuat, dikuatkuasakan. So dia akan sedikit sebanyak sebenarnya menjejaskan masyarakat setempat. Kalau kita tengok di Gombak ni lah, kita ramai hari ni yang bersama-sama dengan kita, kawan-kawan yang bekerja sendiri, pemilik kedai makan, pengusaha bas sekolah, kantin sekolah, semuanya terjejas. PKP ni sambung, tapi cara untuk nak survive mereka, plan of action ni tidak dikeluarkan kan. So survival diorang ni agak terjejas. Kita tengok dari hari ke hari tak ada jalan penyelesaian untuk mereka ni. So saya juga dimaklumkan juga di apa yang saya dapat tahu kan, ada sebahagian usahawan-usahawan ataupun pemilik bisnes sendiri ni, mereka ni sampai terpaksa jual aset-aset mereka. Ada yang terpaksa jual kereta nak survive. Kita dah hampir menjangkau setahun dah ni dengan situasi PKP ni. So macam-macam lah yang terpaksa rakyat dan masyarakat hadapi. So kesian kat mereka ni. So saya harap selaku anak muda lah hari ni yang kita ada di Gombak ni, mungkin hari ni kita boleh sembang lah topik ni kan. Kita macam mana kita nak go extend, nak bantu masyarakat yang terjejas ni. Kalau setakat kita hanya bagi bantuan barang asas dapur, itu tak memadai lah mungkin bagi mereka. Waktu kita tengok pula dengan faktor pendidikan hari ni, bila mana anak-anak kita terpaksa belajar di rumah,
apa yang dipanggil PDPR eh? Pembelajaran dalam so, apalah. so satu rumah kadang-kadang kat Gombak ni kita boleh tengok satu rumah ni ada kadang-kadang 2 ke 3 orang anak yang sedang bersekolah. Bila pembelajaran di rumah ni, tiga-tiga nak gunakan laptop dengan serentak, laptop ataupun handphone lah kan. So benda ni juga mengganggu lah proses pembelajaran dan juga beban. Dan dalam masa yang sama juga nak kena, selain pada ada gadget, nak kena ada coverage internet pula. Internet barat lah. So kita di peringkat-peringkat awalan ni saya dah dengar keluhan lah pada ibu bapa yang hari ni bila dah anaknya lebih daripada 2 orang, 3 orang, data telefon dah habis pula. Aduh. Dah lah tak ada wifi, semua guna data telefon. Belum sampai habis tempoh jangka masa data dia, tapi dah habis data. Terpaksa tambah kos lagi untuk beli lagi tambahan data untuk support internet. 1 gig sehari free tu tak cukup kan? 1 gig sehari tak cukup kan? Kalau diorang bagi yang 1 gig free sehari tu tak cukup. Untuk live streaming apa semua tak cukup. Kalau 2-3 orang anak kan sekolah kat rumah kan, memang tak cukup 1 gig free sehari tu. Agak-agak berapa ni? Agak-agak berapa kalau kita nak minta free ni kan, agak-agak berapa kau rasa ni? Sebab tadi kes je yang Zaf cakap pasal anak orang tu ramai. Tak? 2-3 orang. Kalau seorang 1 gig untuk live streaming makan data banyak tau. Betul? Sekarang ni banyak guna Google Meet, Zoom tu semua banyak ambil data yang banyak lah kan. So kalau keluarga tu dia tak ada unify wifi kat rumah, dia akan terjejas sikit lah. Bukan kita tak sebut lagi pasal coverage yang tersangkut-sangkut ni lagi. Tengah-tengah dengar cikgu celoteh dekat dalam live tu, tiba-tiba sangkut pula sebab coverage kat tempat-tempat tertentu. Kita tengok kat Gombak ni bukannya semua, walaupun kita duduk dekat kota raya, tapi ada juga kawasan-kawasan yang tak dapat liputan internet yang baik. Kita mungkin boleh bercerita kawasan Greenwood mungkin okey, kan? Tapi kalau kita pergi sampai ke Batu 12 nang sana tu, mungkin penduduk ataupun masyarakat orang asli dia agak terjejas dengan coverage. Tak cerita pun tak sampai Batu 12 lah. Tak payah sampai Batu 12. Batu 10 pun dah tak ada lain kadang-kadang kalau apa. Ada setengah-setengah. Ada setengah telco provider je ada kan. Macam aku, kalau area Taman Selasih pun, kakak aku cikgu tau. Dia punya wifi coverage pun memang tak ngam. Bukan setakat student ada masalah, cikgu sendiri pun ada problem dengan internet connection. Tu aku rasa memang susah sebenarnya buat online kelas kat rumah ni. Kan, lagi-lagi kalau dah lanjut PKP ni, yelah, problem internet satu hal. Lepas tu kau nak main dengan emosi student, Betul. emosi family kan. Lagi tu aku perasan kalau time PKP ni bab-bab apa, bunuh diri, keganasan rumah tangga, depression. Yang baru ni kan. Itu bersepah gila ya, aku tak tahu nak cakap macam mana. So itu antara problem PKP ni, sebab kita tengok PKP ni sejak dari 2020, sejak Covid ni, dampak Covid ni dah melanda negara kita kan, apa semua. Jadi sepatutnya kan, kalau kita tengok masa tahun lepas ada PKP yang pertama tu, kita faham keadaan dia semasa semualah. Kita faham macam mana keadaan dia semua. Tapi dah lepas tahun berlalu, kemudian ada PKP kedua. Sepatutnya kita berharap, kita nampak patutnya ada satu orang kata penambahbaikan, tapi akhirnya Dah ada pengalaman. dan tak ada benda yang kita nampak yang ni. Dia jadi contohnya macam ada saya baca satu joke dekat dalam Facebook. Okey, dia tak nak bagi kangaroo tu lompat, dia tinggikan pagar. Lepas tu tinggikan lagi pagar supaya sebab apa, dia tengok kangaroo melompat. Rupa-rupanya kangaroo ni pun pandai. Dia boleh jalan. Dia buka pintu. So itu di sebalik tentang cerita pendidikan, bagaimana anak-anak sekolah, anak-anak pelajar-pelajar kita ni, anak-anak kita yang darjah 1 sampai tingkatan 5 ni belajar melalui PDPR, kekangan peranti, kekangan gadget,
kekangan capaian telekomunikasi dan sebagainya. Jadi itu baru pelajar, belum lagi yang melibatkan dengan belia-belia kita ni. Yalah, sama. Sejak tahun lepas, kadar pengangguran meningkat. Lagi-lagi kat budak Gombak ni boleh kata, uish, diorang ni kena retrench dan terpaksa buat kerja lain yang tak sesuai dengan diorang. Bukanlah kata kerja tu tak elok lah, tapi diorang kena retrench dan komitmen diorang tu makin hari makin bertambah. Contohnya lah, saya bagi contoh. Bila mana gaji si fulan itu 3,000, kemudian dia kena retrench. Dia pergi kerja, gaji 2,000. Dia dah kurang 1,000, tapi dia perlu bayar juga apa Komitmen semula. dia still ada. Komitmen dia tetap ada macam mana pun. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita tengok masalah perniagaan lah. Perniagaan ni itu hari masa PKP kedua dilaksanakan, kedai sampai pukul 8. Yalah. Dah bising bawa extend. Dia bising bawa extend. Saya pun tak faham. Sepatutnya bila kita ada pengalaman dalam menguruskan dampak COVID ini sebelum ini, kita dah boleh anticipate, kita dah boleh tahu. Betul. Kita dah ada pengalaman kan. Hampir setahun kita PKP, tapi bila second PKP macam bangang kan. Betul dah. Aku Kalau setuju. Aku kalau Minang ni apa Minang? Minang tu kata Mangai. macam bingai lah. Bingai ah. Min. Aku nak tanya sikit lah pengalaman kan. Macam kita maklum Fahmi ni sebagai penternak arnab lah dekat penternak arnab kat Gombak ni. So seperti yang kita semua maklum, dia ada program khusus arnab dulu sebelum KP ni. Banyak doi. Dia ada follower dia. So sekarang ni bila berlakunya PKP, khusus-khusus tu semua tak boleh jalankan. So macam mana bro? Ada sambutan tak dengan macam mana terjejas tak income-nya? Lepas tu kan dengan arnab pula hari ni aku dengar apa, harga pellet pun naik. Macam mana arnab tu dah tentulah dia hidup. Macam mana pengusaha arnab ni, penternak arnab ni nak survive ni? Berpusing tak kepala kita orang nak memikirkan benda macam tu. Sebab macam pellet tu bahan mentah dia tu, bahan mentah utama penghasilan pellet ni daripada yang dia diimport tau. Jagung dan soya bahan utama selalunya pengilang pellet besar ni. Macam contohnya Pedroflor Malaysia, Goldcoin yang korang tengok Kat susu. Susu Goldcoin tu dia hasilkan pellet haiwan ternakan. Jadi bahan utamanya diimport, soya dan jagung. Benda ni bila PKP lah, darurat lah, penjadah ni semua, jadi benda tu akan start dekat port sana, port sini apa semua. Jadi dia naik. Walaupun naik RM1-2 satu bunyi, tapi benda tu bagi kesan dan kemasa panjang untuk penternak. Orang cakap lah naik RM1-2 kan, tapi benda tu bagi kesan. Khusus Khusus dah tentu tak boleh buat lah. Sebab kalau ajar dalam online boleh kan, ramai juga yang buat online, tapi benda tu dia kena hands on. Dia kena hands on, kau kena feel dia kena ada praktikal, kena apa benda yang kau belajar. Kau Memang boleh ajar teori. tak apa pula, kau macam kau apa pula pandangan kau terhadap isu perniagaan, isu ekonomi kat Gombak ni daripada Batu Ompek sampai Batu 12. Batu 7, Batu 8, apa semua kan. Kita nampak, kita duduk kat Greenwood. Gombak kan banyak ada Selasih, Greenwood, Taman Selasih, Tanggui. Samudra, Tanggui, mana lagi Taman Samudra, Hillcrest. Besar lah Gombak. Gombak ni sampai Rawang sebenarnya, kalau kira daerah Gombak ni sampai Rawang tu, Batu Kuang, Batu Arang tu tapi kita sentral kat sini kan. Kita ada kalau Gombak ni kita tengok dalam Parlimen Gombak ni ada Hulu Kelang, Gombak Setia dengan Sungai Tua. Jadi ini antara tempat-tempat yang orang kata tempat tumpuan dalam Gombak kan. Kalau datang Gombak je, ni tempat gua mesti pergi. Tu yang pertama lah. Yang kedua, Gombak ni pintu masuk gerbang Pantai Timur. Kita nak pergi Pantai Timur, kita ikut Gombak. Orang Pantai Timur nak mari sini, dah tukar bulak dah kelek tu. Aduh. Orang kecek Kelantan bulak dah. Mari sini, mau lalu pada satu Gombak tu. So macam mana Izzat punya ni, kau punya view pula, macam mana dengan keadaan perniagaan ekonomi kat kawasan kita ni? Macam kalau aku tengok dekat area Gombak ni, kita banyak penjaja peniaga-peniaga kecil, right?
Okay, dan peniaga-peniaga kecil ni memang yang aku rasa paling affected sekali lah. First of all, kita buat PKP, memang orang ramai tak keluar lah. Tapi kalau kita tengok balik betul-betul pun ramai je yang keluar sebenarnya. Okay. Cuma tak sekerap macam dulu lah orang keluar pergi beli dekat peniaga kecil ni. Betul. Yang aku paling kesian sekali dekat pasar malam lah. Pasar malam diorang dah lama tak operate apa semua. Lepas tu macam mana nak dapat income kan? Itu memang satu hal lah. Right? Lepas tu untuk yang golongan belia macam aku ni, kawan-kawan aku ramai yang kena berhenti kerja. Ramai yang kena berhenti kerja, lepas tu ramai yang kena buang kerja apa semua. Tapi untuk aku, alhamdulillah lah, aku okey lah sebab aku bahagian khidmat pelanggan. And so kerja tu memang ada dan kita orang dalam essential service lah. Tapi nak tak nak pun ada yang diberi option untuk kerja kat rumah. Kerja kat rumah ni bukan senang. Lagi-lagi kalau ada anak kecil kat rumah kan. Internet dia bagi ke? Internet semua tak. Internet semua kita orang. Sendiri. Itu masalah dia. Internet sendiri apa semua. Diorang dia dah nak bagi router. Okay, tapi router tu tak kuat lah. Okay, tapi tak apalah. Kerja kat rumah tu pun dah satu cabaran sebenarnya. Tak router tu dia bagi apa function? Apa? Wifi tu, router tu. Tak, router. Macam kat rumah aku pun ada router kan, bukan boleh bagi SIM card apa router tu. Kalau dia bayar bil Unify, okey juga bagi router. Itu aku tak boleh komen lah sebab kita company swasta tu. Aku kalau company swasta, kalau komen panjang aku kena bom. Itu aku cakap. Tapi kalau company kerajaan lah, itu boleh bom lah kot. Kalau korang nak bom lah. Tapi company swasta, situ je lah tempat aku cari duit sekarang ni. Macam tu lah. Tapi so far aku tengok ekonomi kita, memang aku tak kesian sangat dekat golongan-golongan T20. Sejujurnya aku mampus lah diorang. Diorang memang kaya. Diorang boleh survive sebenarnya. Yang aku paling kesian kat golongan B40 lah. B40 termasuk aku sendiri pun miskin bandar kan. Kesian lah kat kita nak survive COVID-COVID ni. Itu pandangan aku lah. Aku nak tanya gak pengalaman pada Along. Along seperti yang kita tahu dari ada Orang lain tak tahu. Oh, tak tahu. orang lain tak tahu kan? Orang lain tak Aku ingat tahu. kau satu gombak dah jadi staff member. Dia pengusaha kafe dekat UIA. So macam kita maklum hari ni UIA pun tak beroperasi macam biasa. Student tak datang. Semua belajar pada online kat rumah. So macam mana tu kan? Kafe sentiasa buka ke? Siapa yang datang? Mahalah apa lu? Osman Malah Safiah. Mahalah Safiah dekat UIA tu. Safiah. Siapa yang nak masuk? Orang luar dah tentu tak masuk. Student pula tak ada. Kau masih operasi lagi kau punya kafe? Okey, so daripada tahun lepas bila ada dampak COVID-19 ni, operasi kafe tu dah menurun lah. Ini baru cerita dekat universiti tau. Belum kita cerita kat luar lagi. Orang-orang penjaja kecil kat tepi jalan apa semua tu, dia baru cerita kat universiti. Lepas tu ada PKP. Lepas tu ada PKPD. Lepas tu PKP. Lepas tu banyak lagi lah. Banyak lagi lah. Aku nasib baik tak. Ni kan. Kang jadi SPC content pula. Kan kau rasa? Kan. So Tak boleh boleh je. Okay. Tak, macam Bingai dengan Bangang tu okey kan. Tak yang banyak. Banyak kan. Sewa kena bayar? Sewa tetap kena bayar, Bib. sama, tak ada diskaun. Sewa tahun lepas gua kena bayar sama. Sama. Tapi start lagi 3-4 bulan nak habis 2020 ni dia turun lah sikit. So sekarang ni kita dekat 2020S. Apa benda tu? 2020S Pro. Lepas ni 2020 Pro pula. Sialah. Lepas tu ada SE pula. 2020 SE Tak, yang tanya ni semua sebab dia pakai Android. yang respon ni mesti orang yang pakai iPhone lah. So itulah. Android. Sama lah Android lah. Sama lah. Bingai. Macam mestinya aku beritahu. Pasal peniaga kecil kan, macam orang jual makan, orang jual buka kedai makan, warung. Aku tengok kat kawasan kampung paling terkesan. Betul. Sebab orang kampung ni dia punya, aku duduk Batu 8 Gombak kan, kawan tahu kan. Oh, lepak warung kopi kan. Orang akan pagi-pagi pergi minum kopi, berborak orang kampung. Tapi Gulung. bila gulung rokok semua. Jadi bila Yasin. apa ni? PKP yang jenis macam ni, Tak boleh lepak kedai. tak boleh lepak kedai. Siapa nak tapau kopi? Siapa nak tapau kopi baik? Yalah betul. Kan? Siapa nak pergi
terlampau minum nasi lemak. Tak ada. Tak ada orang nak buat ni. Nak buat Belum ada Zoom. lagi. Lepas Zoom tak ada. Lepas Zoom tak ada orang kampung ni. Dia tak ada. Jadi dia macam mana tradisi dia macam tu. Orang tua-tua orang kampung. Jadi warung-warung kecil luar memang tak ada. Diorang pun tak tahu pasal Food Panda apa pala. Lama. Jadi Geram betul. rasa memang terkesan. Tengok diorang, memang terkesan. Jadi benda-benda macam ni lah pemerintah kita ni kena fikirkan lah. Sebab ada benda sebenarnya aku tengok yang orang tua-tua diorang ikut SOP. Kan? Kadang-kadang dulu masa sebelum PKP 2 ni yang tak boleh minum kat kedai ni, aku selalu pergi minum kedai depan rumah aku tu. Tulis nama. Dah depan rumah kau tu bukan kubur ke? Duduk di seberang jalan. Oh, seberang jalan. Aku tahu rumah kau kat mana. Seberang jalan tu kedai tu. Lepas tu Wira seafood. Kan? Tulis nama. Makcik tu Aku perhati. Makcik tu apa pakai smartphone kot? Yang bingai tak pakai lah. Tak bingai tak pakai. Dia tak faham kadang-kadang. Bukan kata bingai, dia orang tak faham. Tapi ada. Ada Yang orang tak tu. berapa faham. Tak, tak berapa pandai. dia kalau makcik yang duduk di Segemilang, di Segemilang tu semua pakai phone lah, dia nak scan QR code. Itu lain. Itu yang- anak dia dah ajar. yang Dia makcik- masalahnya dia anak dia pun tak Segemilang. tahu masalahnya. Yang Makcik makcik yang tu makcik lecturer. yang makcik lecturer yang dekat kubur tu, Yang kat dia check in terus lah. Yang tu tulis pakai pensel. Dia tulis. Tak, maksud aku, diorang ikut SOP. Oh. Yalah. Sekarang ni kita tengok dalam Facebook apa semua yang tak ikut SOP ni orang yang di sebalik ni tabir ni. Betul juga kan. Orang yang bijak pandai, orang yang bijak pandai bijak katanya pandai. saya dia bijak Ada pandai. jawatan tapi macam nipis je dia punya. Dia kata jangan rentas negeri. Ha. Tahu-tahu dia kat Johor. Macam kenal. Macam kenal. Boleh politik ke tak boleh kan? Benda ni bukan saya bukan tak politik, benda ni kenyataan yang kita nampak. Tak, saya tak defend siapa-siapa pun. Saya tak defend. Bukan. Saya tak cakap siapa-siapa pun. Saya cakap kata Gebut, Mai. tak boleh rentas negeri. Kata tak boleh rentas negeri. Lalu Tapi tahu dia kat Johor. Kan? Tiba-tiba dia kat Johor macam mana? Ya macam tu. So ada di kalangan pemimpin ni dia tak walk the talk lah kan. Aku nak kongsi dengan korang sikit lah satu kisah masa zaman sejarah Kesultanan Melayu dulu. Cerita tu nampak? ada PKP sama. Nampak ilmiah sikit program kita lepak teh tarik kita petang ni Auzubillah minasyaitan. Masa zaman Sultan Mansur Shah. Sultan Mansur Shah ni dia ada anak Raja Muhammad. Raja Muhammad ni Aku macam pernah dengar kisah. pewaris tahta. Pewaris tahta kepada Kesultanan Melayu selepas ayahanda dia lah. Iaitu Raja Mansur Sultan Mansur Shah. Nak jadikan cerita masa Sultan Muhammad ni tengah berjalan. Dia terkena desta dia lah ataupun kita sekarang mungkin panggil tengkolok kan. Terkena dengan bola raga yang dimainkan oleh Tun Besar. Tun Besar main sepak raga. Lepas tu punya geramnya, egonya si anak raja ni, dia terus bunuh Tun Besar ni tadi. So hari menjelang hari, rakyat protes. Sebab ketidakadilan yang berlaku. Kenapa sewenang-wenangnya anak raja ni boleh bunuh hamba sahaya biasa kan. Lepas tu rakyat protes sampailah ke pengetahuan Bendahara Tun Perak. So Bendahara Tun Perak suarakan semangat demokrasi yang rakyat Melaka tunjukkan pada hari itu. Terus bawa suara rakyat, suara keramat ni dekat Raja Mansur Shah, dekat Sultan Mansur Shah, dekat Sultan Mansur Shah bagi tahu raja pantanglah hamba untuk menderhaka kepada raja. Tapi untuk pertuankan Raja Muhammad ni tidak sekali kan. So apa yang Sultan Mansur Shah dah ambil tindakan dengan menafikanlah Raja Muhammad ni untuk menjadi Sultan Melaka. Sebab katanya bumi Melaka ni telah menolak Raja Muhammad. Jadi ini adalah bentuk keadilan yang sebenarnya Melayu ni cukup pandang tinggi, cukup martabat. Tapi hari ni kita tengok hari demi hari pemimpin kita yang tunjuk contoh yang tak baik. Yalah. Kan? Katanya jaga SOP. Yang pecah rekod dulu adalah kepimpinan negara dulu.
Betul. Kan pemimpin negara yang pecah rekod Cakap langgar SOP dulu. Cakap tak super bikin. Tapi bila nak ambil tindakan macam-macam hujah digunakan Yalah. untuk langgar SOP. Walhal mereka yang war-warkan untuk kita cepat atasi COVID ni. So dia tak cerminkan contoh yang baik. So selaku anak muda hari ni kita perlu mendesak lah. Kita bukan nak topple ataupun nak kudeta sangat macam Myanmar kan. Tapi kita nak suarakan lah. Nak settlekan masalah COVID ni, nak settlekan masalah PKP ni segera, semua orang kena lakukan secara adil dan saksama. Semua kena pikul tanggungjawab bersama. Kalau betul-betul ada SOP, menteri dengan pemimpin negara pun kena akur dengan SOP yang kita dah buat. Sebab mereka ni yang jadi jurucakap, mereka ni yang kuat kuasakan undang-undang ni, tapi mereka sendiri yang langgar. So itu tak berapa tepat lah bila berlaku kat Malaysia. Tapi aku tak tahu lah Zaf, kan. Kalau kita anak muda ni, kita memanglah kita cakap kita nak mengubah sesuatu benda kan. Tapi even kita dah cuba buat sesuatu pun, aku rasa lah kan, pemerintah atas kita ni pun dia takkan pandang pun kita punya pendapat tu. Itu aku punya point of view lah. Sebab tu tagline dia, kita jaga kita. So kita jaga diri sendirilah selepas ni kan. Kalau pemimpin tak nak dengar, so kita kena bertanggungjawab. So selaku anak muda Gombak, kita tak boleh habiskan sesi kita dekat sesi sembang tertarik ni, kecam-kecam pemimpin, lepas tu tak ada solution. So selaku pemegang taruh belia, especially kat Gombak ni, kita kena iltizam, kena buat sesuatu untuk anak muda Gombak. Kita dah dengar macam-macam masalah tadi, daripada setinggi-tingginya sampai serendah-rendahnya rakyat biasa, even yang hari ni baru masuk sekolah pun dah terjejas. Kita risau tahun yang mendatang ni lagi ramai ada masalah 3M ni, tak boleh membaca, menulis, mengira sebab sekolah tengok cikgu dekat telefon je kan. So mak ayah pula tak ada masa, tak nak kena survive juga, kena tinggalkan anak juga, percaya juga dengan pembelajaran melalui online ni. So kita bukan nak nafikan usaha untuk pembelajaran ni diteruskan walaupun apa sahaja yang berlaku, PDPR ke, apa pun istilah ke, nak belajar online ke, pembelajaran proses mesti berlangsung juga seperti biasa. Namun kita kenalah perkasa. Saya rasa ni dah PKP yang keberapa dah? Kedua. Patutnya ada improvement lah. So kita dah boleh fulfill keperluan sebenarnya anak-anak yang mendesak. Bila mereka nak belajar, mereka perlukan bantuan sidang belajar tu, dan itulah kita boleh bantu. Mungkin Alun promote lah sikit apa usaha yang dah dibuat kat Gombak ni. Saya nak ulas sikit tentang yang apa yang Zaf cakap tadi. Itu yang saya bangkitkan tadi. Untuk PKP yang pertama ni, kita faham yang kerajaan ni dia tak pernah berdepan dengan musuh yang tidak kelihatan. Kita faham. Pengalaman pertama. Siapa boleh jangka? Siapa boleh jangka yang dampak COVID ini akan sampai ke negara kita? Tak ada siapa, weh. Kau tahu, kau agak boleh sampai ke? Kita dengar apa Wuhan kan, bukan wajah. Kan? Kita dengar Wuhan kan. Tak, tapi itu yang aku bangkitkan tadi. Bila habis Disember 2020, kemudian masuk bulan Januari 2021. Kemudian tiba-tiba kerajaan umumkan PKP 2.0. Bila diumumkan kerajaan PKP 2.0 ni, kita nak tengok SOP dia macam mana. Ada tak improvement, ada tak penambahbaikan, sektor kerajaan, sektor ekonomi macam mana dengan budak-budak nak pergi sekolah, macam mana orang yang kerja di sektor swasta, apa kesan dia, apa signifikan dia, apa akibatnya, apa outcome-nya. Benda-benda ni sepatutnya dalam tempoh setahun kerajaan mendepani dampak COVID ini, kerajaan patutnya dah boleh anticipate. Dia dah boleh anticipate. Tapi kalau kita nak ulas kerajaan boleh anticipate ke tidak ni, ini isu lain pula. Dia akan jadi isu politik. Tapi saya tak nak sentuh isu politik. Sepatutnya bila dia dah jadi kerajaan, dia kena bertanggungjawab dan mengambil tanggungjawab untuk uruskan dampak ini sebaik mungkin. Saya bukanlah nak komplain ataupun kritik. Setahun cukup. Kita dah tahu macam mana untuk kita uruskan masalah ini. Setahun bukan masa yang pendek kan, panjang kan. Sepatutnya dia orang dah ada cara dan apa semua kan. Kita dah patut dah boleh nampak dah, dan saya boleh katakan
ketika PKP yang tahun lepas tu saya nampak lebih baik, lebih teratur, lebih tersusun berbanding dengan PKP sekarang. Sekarang ni dulu makan boleh dine in, tapi dengan syarat satu meja 2 orang, dan kita nampak rakyat pun patuh kepada saranan tersebut. Kemudian kedai makan boleh beroperasi sampai pukul 12 dan sebagainya. Dan sekarang ni pun bila PKP 2.0, sekejap cakap ini, sekejap cakap itu, sekejap cakap ini, sekejap cakap itu satu. So lama-lama orang take advantage. Yalah. Dan dia rasa alah tak ada apa pun, kerajaan cakap kejap cakap ini, kejap cakap tu. So akhirnya macam mana? Kau tak ada pengurusan yang baik lah. Pengurusan kalau kita cakap ni pengurusan bencana yang tidak efektif. Kes naik apa semua kan. Itu saya punya ni lah. Dan di sini juga saya nak kongsikan juga sikit lah. Ada beberapa inisiatif yang telah beberapa NGO telah lancarkan. Antaranya baru-baru ni ada sebuah NGO namanya Pertubuhan Selangor, Pertubuhan Legasi Selangor. Dia telah melancarkan inisiatif satu keluarga, satu peranti, satu tablet, satu laptop lah. Jadi dekat sini saya dimaklumkan bahawa permohonan di dalam Parlimen Gombak saja untuk peranti ni melebihi 300. Ramai. Maknanya dekat sini kita bayangkan berapa banyak budak-budak yang tercicir belajar ni. Kan? Bro, you korang okey. Korang pernah baca ada satu post dalam Facebook yang orang sarankan buat macam dulu TV pendidikan. Baik. Bagi aku tu satu saranan yang baik, tapi ada beberapa pro dan con kat situ lah. Sebab sekarang ni korang kena faham bila TV sekarang ni TV kebanyakan rumah ada. Ya. Betul. Almost rumah orang susah pun kadang-kadang ada kat TV. Kecil ke besar itu tak kira size dia. dan TV boleh dikongsi. TV boleh dikongsi. Tetapi benda ni akan jadi masalah bila mana sekarang ni TV tu dah digital. Contohnya macam aku sendiri. Oh, kau alami ni. aku benda ni aku aku ada TV. Tapi aku tak ada siaran TV. Sebab aku tak ada device yang benda tu apa nama dia tu? DVD. Box tu aku Digital tak ada. video Bila broadcasting. dia orang tukar je digital punya ni, bermakna zaman untuk tengok TV aku dah berakhir. Analog. Aerial tak ada lah. Aerial tak ada. Aerial tak ada. Yang- Aku ada aerial. Yang Aerial pakai, tak diguna. yang tu dia pakai baru. Cuma frekuensi dan juga frekuensi dia semua dia converter jadi tu UHF dah apa semua kan. Dia jadi digital, dia bukan jadi analog lagi. So benda tu susah kalau dia orang tukar masuk. Tapi yalah kalau ikut kiraannya mungkin tak ramai. Sebab aku tengok kebanyakan rumah sekarang ada Astro apa semua kan. Jadi seeloknya lagi elok tukarkan TV daripada pakai peranti ni semua. Sebab macam Alun cakap 300 orang dah apply. Sebab memang betul. Kalau aku ni berlaku dalam satu lagi dalam WhatsApp group. Group apa tu? Group mana tu? Sekolah anak aku. Aku tak tahu grup mana. Tak risau aku. Baik. Tak di grup Aku banyak group kan. Jap, di grup dalam WhatsApp ke grup dalam Telegram? Aku pun tak pasti lah. Tapi bini aku ada dalam group. Jadi bini aku cakap. Maksud dia suci lagi dalam masa Telegram ni. Bini aku cakap kan, cikgu minta sebab ni awal tahu cikgu minta apa perakuan pendapatan keluarga apa semua kan. Tu ada parents yang reply dalam tu macam mana nak bagi perakuan pendapatan sebab mak dengan ayah tak ada kerja sekarang ni. Jadi benda tu bila yang Alun cakap sampai 300 orang tu aku percaya memang ada. Kira jadi keperluan. Jadi keperluan. Sebab bila anak aku kelas pagi pun 7 orang, 8 orang aku tak yalah mungkin ada segelintir mereka yang tak online tu sebab tidur lagi apa semua. Yalah duduk kat rumah kan. Mampulah kau, kalau aku pun Yalah. sekolah macam tu kan. Tuang kan pagi memang ke laut. Jadi segelintir yang lain tu sebab tidak ada peluang, tidak ada tak ada fasiliti, nak cerita peluang, tidak ada kemudahan untuk ni akses. Nak cerita peluang dengan peranti. Okey, saya nak kongsikan satu pengalaman saya pergi sekolah di kawasan Selayang. Saya pergi SMK Seri Sekolah Selayang. lu Yom? Sekolah kat lu. Teruskan. Aku graduan
Aku pergi sekolah Taman Selayang, aku pergi sekolah Sri Selayang, aku pergi Hillcrest, aku pergi Nampak sangat Darul orang tak Ihsan. suka kena buang selalu. Tak, bukan aku pergi sekolah. Bukan kata aku kena buang. Aku sekolah dulu Sungai Pusu. SMK Sungai Pusu Batu okey. Tujuh. Kan? Betul Batu Tujuh kan? Tahu. Sekolah tak tahu. So, aku pergi sekolah ketika PKP ni. Aku pergi masuk sekolah sebab aku terlibat dengan satu NGO ni lah. So, aku pergi mewakili NGO tu tau. Aku pergi mewakili NGO tu, aku masuk, aku pergi. So, aku tanya dengan cikgu-cikgu semua dalam tu. Macam mana lah pelajar-pelajar ni belajar dalam online ke apa semua kan. Dia cakap dia orang belajar macam biasa kan. Ada yang ada laptop, ada lah. Ada yang pakai handphone, ada yang pakai handphone kan. Lepas tu aku tanya lagi. Habis yang kalau anak adik-beradik ke anak ramai tu macam cikgu. Itulah. Itu yang penting tu. Kena pula 2 orang tu sekolah pagi. Satu tingkatan maksudnya sekolah menengah. Waktu tu Waktu dia clash tu lah. didanda kan. Bersilang-silang kan. Ni susah juga. Jadi dekat sini aku tanya juga dengan cikgu tu. Cikgu, saya tanya sikit. Macam mana dengan budak-budak sekolah ni cikgu kan? Dia orang ni perform ke bila dia orang dekat rumah bila study apa semua? So surprisingly cikgu tu cerita budak-budak ni sebenarnya perform. Dan dia orang ada keinginan untuk belajar. Tapi disebabkan kekangan peranti, kekangan ruang nak belajar. Dan ini aku cerita betul-betul sekolah menengah bila tutup semua budak kerja babe. Dan mostly semua Food Panda, Grab Food. Yalah. Jadi rider. Jadi rider. Jadi macam mana tu? Dia orang terlepas waktu belajar. Influencer. Influencer. Main TikTok. Main TikTok. Tapi Jaram. mostly dia orang ni pergi kerja sebab dia orang duduk rumah melepek. Dia baik dia orang kerja. Dan bila dia orang cikgu bagi latihan dekat dia orang lengkapkan. Dia orang lengkapkan apa semua dan dia orang ada keinginan untuk belajar. Cuma tak boleh lah. Patutnya dia pelajar-pelajar ni masanya mestilah fokus kepada pelajaran. Bukan kena buat kerja-kerja macam ni. Yalah. Mungkin kalau orang tu susah, mungkin dia terpaksa. Terdesak. Tapi sekarang ni kerajaan perlu rangka satu strategi bagaimana nak menguruskan kelas-kelas untuk pelajar-pelajar ni, kelas malam ke apa semua ke. You cannot rely on PDPR atas talian saja. Tak boleh. You kena tahu sebab bukan semua orang ada akses benda tu. Kita hanya boleh assist. Kita hanya boleh bantu dapatkan peranti. Tapi banyak mana kita boleh bagi? Kan? Ustaz Abid Liu pun dia boleh bantu. Tapi sampai bila dia nak bantu? 43,000 apply. 43,000 apply. Dia boleh ke nak cater semua? Tak boleh. Dia pun banyak lagi benda nak kena buat. Tapi saya sayang dan saya hormat dengan Ustaz Abid Liu ni. Dia orang kata YB swasta lah. YB swasta betul. Dia YB swasta. Betul tu. Dia memang YB swasta. Dia pergi dia masuk je. Jadi orang tu dapat apa saja ni. Itulah saya dengan kerajaan ni pun saya bukanlah nak komplain. Kita tahu yang kerajaan ni bila dia nak membelanjakan duit tu apa semua tu dia kena belanjakan dengan berhemah sebab duit tu adalah duit rakyat. Ya ke? Duit tu duit rakyat, kita bayar cukai. Dia kena belanja dengan berhemah lah. Dia kena belanja dengan berhemah lah kan. Kita faham lah prosedur tu juga kan. Tapi dalam keadaan semasa ni cubalah permudahkan urusan orang. Tanggungjawab kerajaan, tanggungjawab local council, tanggungjawab semua orang yang kerja kat sektor kerajaan, sektor awam ni adalah kita tahu yang pertama adalah menguatkuasakan undang-undang. Melaksanakan peraturan. Tapi janganlah terlalu fokus dekat benda juga. Kena juga facilitate, kena memudah cara, kena bantu. Kadang pakcik-pakcik ni pergi kedai ke apa ke nak apply tu ni, tolong bantu. Ini kau nak halau, jangan. So saya bukan marah lah, saya nak bagi nasihat, bagi teguran juga lepas ni kan kepada penguatkuasa ke apa tu, kalau ada nampak orang-orang pejaja kecil berniaga tepi jalan tu, janganlah kacau. Gunalah budi bicara. Boleh guna budi bicara. Kita tahu kita kena tempatkan diri kita dengan tu kan. Dia tak ada dah tak ada ikhtiar lain dah nak hidup. Itu je cara dia, itu je dia mampu. Apa lagi dia boleh buat? Dia hanya boleh bentang, dia hanya boleh buka meja jual buah
cari balang air, jual air. Cari durian itu makanlah sikit untung. Itu je lah ikhtiar yang dia boleh buat. Janganlah kita dah angkut pula. Itu belum tentu untung rugi. Belum tentu untung rugi lagi. Janganlah angkut. Selagi dia tidak kacau laluan ke apa ke. Itu yang pertama lah. Yang kedua, penduduk-penduduk, komuniti-komuniti, bila nampak orang tu berniaga, jangan report. Semua nak cari makan. Semua sekarang tengah struggle nak survive. Bukan struggle apa lagi dah. Nak survive. Mana kita jaga kita? Kata kita jaga kita. Tapi ini kau nampak orang tu buka aje kedai. Kau ni apa semua komplain. Bantulah, support lah sikit. Kalau betul-betul bahaya, ada yang kita buat report. Tapi selagi tidak ganggu ketentraman awam, tak ganggu ketentraman awam, tak ganggu lalu lintas, tak apa, biarkan. Tolong make sense sikit. Sekarang ni kita kat Malaysia, kat Gombak ni pun dah. Kat Gombak ni lagu cerita. Dah tak ada empathy dah dengan orang. Betul. Dah tak ada empathy dah tak ada tengok orang tu kau rasa kesian. Tak ada dah. Aku rasa nilai tu dah hilang. Kata dia hilang, maksudnya kita dah kurang benda tu. Terakhir. Kita dah makin Satu lagi mungkin. dah terhakis dah. Satu lagi mungkin sebab dalam situasi mendesak ni, dia lebih kena dahulukan diri dan keluarga dulu. Itulah Baru fikir pasal orang lain kan. Yalah. So kadang-kadang sebelum ni perbelanjaan setakat ni kan. Dah siap reserve ini nak buat sedekah, yang ni nak buat amal jariah. Tapi bila dah berlaku sekarang ni, ada pertambahan kos yang dia terpaksa fikirkan. Nak kena sebelum ni rumah tak ada wifi, tak ada wifi, nak kena tambah yang ada fiber optik boleh sambung kan. So dah ada komitmen baru yang baru. Kemudian nak kena ada peranti tambahan. Kalau anak ramai kena tingkat kos. Lepas tu hari ni Aku soalan. bukan cerita pasal kerajaan ni, penjawat swasta pun sama. Dah ada, selain daripada ada retrenchment, ada juga yang buat potongan gaji kan. Potong dia shutdown dalam sehari ke kerja 4 hari seminggu, 3 hari seminggu supaya company owner ni dia boleh jimat untuk bayar gaji kan. Dia boleh buat pemotongan gaji, tolak 30% ke. So kat situ nampak rakyat lebih terhimpit. Kadang-kadang ada yang terjejas ni terpaksa lepaskan keluarga masing-masing dulu kan. Terpaksa lepaskan di dulu. Kemudian baru bukan tak ada simpati lah kan. Tapi kita pun mengharap rakyat kita masih ada sikap empati. Sebab tu kita cuba usahakanlah di Gombak ni mana-manalah kan yang nak menyumbang, khususnya lah dalam bantuan mengajar anak-anak kita di peringkat sekolah yang perlukan gadget ni ataupun peranti, tak kisahlah sama ada iPad ke, iPad ke, guna laptop ke. So kita kita bolehlah menyumbang juga barang-barang peranti ni. Boleh manfaatkan juga kami ni, tim anak muda ni yang kita boleh salurkan. InsyaAllah tiap minggu kita ni bersama dengan masyarakat di kampung-kampung tradisi di Gombak ni untuk kita dapat sampaikanlah sumbangan tuan-tuan dan perempuan kan yang mana nak menyumbang untuk bantu mereka ni, untuk especially dalam konteks pendidikan hari ni. Hari ni dah boleh kita istilahkan lah, tak ada peranti, tak ada pendidikan. Sebab dia dah jadi keperluan. So itu menjadikan kerisauan lah bagi kita, khususnya nak develop generasi pewaris di masa akan datang ni. Last. Kalau dalam apa yang aku tengok kan, macam rumah aku selalu tengok live Shopee tu, aku tengok orang susah tau. Shopee ada live. sompek lagi lah. Beli barang tu aku jeling. Oh jeling. Tak. Kadang aku dengar orang Dia letak banyak tak kat tu? tak, aku nak bagi aku cakap tak nak. Aku tak tahu Shopee ada live. Ada live. Jual baju bandel. Kan RM80, RM1, Jadi aku tengok susah sial orang sekarang. Struggle gila betul. Memang betul-betul gila struggle dia orang, tapi memang selut lah. Ada yang tak pandai bercakap. Kan? Apa yang dia minta like. Minta like. Minta like dapat duit. Tak tahu aku. Mungkin dapat followers ke apa benda macam tu kan. Macam minta star dalam Facebook kan. Bigo ke Facebook? Bigo. Shopee. Tak yang star tu yang mana? Bigo. Facebook. Bukan Bigo. gaming. Oh. Tak ada Bigo Jadi realitinya kat situ memang sekarang orang sangat struggle dan susah.
orang sangat struggle Hmm. dan susah. Jadi kita tak payah mengharap sangat dengan kerajaan yang sedia ada ni. Yang kerajaan yang kita tengok yang tak berapa nak jadi ni. Jadi elok kita sesama kita, macam kita jaga kita tu lah. Kita sesama kita tolong kita. Cakna dengan jiran-jiran. Tanya lah khabar sikit kan. Tanya khabar. Tanya khabar. At least tanya khabar. Dah makan belum kan? Anak kau ada ni tak? Macam aku pun ada juga ada gerakan dengan member-member aku yang dah sekolah lama, dah mengkep kan. Mengkep. Tahu mengkep? Oh mengkep. Ha, Semengkep. Mengkep. Sekolah jangan. Dah mengkep. Jap. Korang tahu tak mengkep tu apa? Mengkep tu apa? Korang tak? Budak Gombak mesti tahu kan? Sekolah mendengar kebangsaan Gombak Setia, kita panggil mengkep. Orang lama panggil mengkep ah. Aku dah asrama lain lah cerita. Jadi Budak Alami. ada usaha untuk member aku tanya aku, Mi, boleh tolong tak untuk dapatkan surat kebenaran untuk buat dia nak bagi wifi free dekat budak-budak tu. Oh, wifi Dia di free, rumah dia. Macam mana dia bagi Ha? Dia buat macam mana tu? Dia ni memang IT ni budak, dia ada CC dulu. Jadi dia tahulah bab-bab benda lah ni. Oh. Jadi dia nak sediakan 10 laptop, memang dia dapatkan apa semua. Tapi itulah masalahnya dalam keadaan PKP sekarang yang ke-2.0 ni, kebenaran tu tak dapat daripada Balai Polis Gombak. Jadi mungkin ni lah diorang pun, itu kerja diorang kan. Polis kena akur, kita kena akur lah, itu kerja diorang. Polis memang tak bagi kebenaran, jadi benda tu terbantuk lah. Sebab dia kata kat area rumah dia duduk Gombak Setia, dekat area jalan apa. Jadi Abang Kemariah? Gombak Setia. Oh pasti. Kat area sekolah Mengkep tu juga lah, area belah-belah sana. Jadi dia kata ramai anak-anak jiran yang tak ada tab, tak ada laptop, tak ada gadget. Jadi dia nak provide benda tu lah, tapi kebenaran tak ada. Susah. Aku dah contact yang berkenaan, tapi diorang pun tak dapat tolong. Itulah antara luahan ataupun benda yang kita ceritakan lah. So guys, kita kena akui yang realiti kat keluar sana tu memang betul-betul benar. Realiti tu benar. Kat luar tu lah. The struggle is real guys. The struggle is real. So macam mana pun kita harus perkuatkan diri kita. Kita harus cekalkan diri kita juga macam mana pun, supaya kita boleh menghadapi hari-hari yang mendatang. Dan kita kena pastikan yang apa-apa pun kita kena jaga diri kita. Yang pertama, kita jaga kita lah. Yang paling penting lah. Dia tinjau jiran semua. Jiran janganlah mulut tu janganlah berat sangat. Tanya Aci apa khabar, dah makan ke belum, buat apa tu, tengah baring ke, apa Lain semua. macam. Tak tengah baring buat apa, sakit pinggang, kita tanya mana tahu kan. Tapi janganlah kita tanya-tanya benda yang dah obvious. Kalau contoh kau keluar tu kan, kau keluar kau pergi rumah sebelah, kau tengok makcik tu tengah tengok TV. Makcik tengah tengok TV ke? Makcik tu pun angin lah juga. Kan dia tu kan? Ha? Tak ada, dia benda handset. Makcik tu angin lah juga. Memanglah tengok TV, tengah tengok engkau. So teruskan, kita kena tanya. Kadang-kadang ni kadang-kadang saya nak ni lah sebelum kita close kan. Kadang-kadang bila kita tanya keadaan someone tu, dia akan rasa lebih appreciated. Ada orang tanyalah kita ke apa semua kan. Ada orang tanya apa semua. Jadi kita kadang-kadang bila orang rasa macam tu, wah ada yang orang berat pasal aku. Okey lah. So dia mungkin rasa hari tu dia rasa gembira. Jadi saya rasa itu saja untuk podcast kita pada hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi dan mungkin kita akan stay dengan podcaster-podcaster macam ni lah kan. Tapi tengok next week ataupun bukan next week, topik yang berbeza, orang yang berbeza, ataupun tengok macam mana kita akan bawa. Yang penting sembang budak Gombak. Yang penting sembang budak Gombak. Jangan lupa share. Budak Gombak. Jangan lupa like, follow, share. Sembang Budak Gombak. Subscribe. Ting 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 ting. YouTube channel. YouTube channel Alright. See you guys.